Assalamualaikum, saya Firdaus Idris. Sebelum ini saya telah pun memberikan pandangan saya berkenaan dengan Realme Band. Untuk kali ini saya akan cuba memberi honest opinion berkenaan dengan jam Fitbit Sense pula. Sepanjang 2 minggu saya menggunakan Fitbit Sense ini, saya telah cuba untuk memahami dan memanfaatkan segala fungsi yang tersedia dalam jam ini, dan di hujungnya saya dapati bahawa saya telah mula menyukai jam ini. Tapi untuk anda di luar sana, jika anda rasa anda memilih jam ini, pastikan dahulu anda semak di official website Fitbit sama ada handphone anda tergolong dalam list handphone yang compatible dengan Fitbit Sense. Okey, sebelum ni pun memang saya dah semak dalam artikel Aman sendiri. Saya dapati memang Fitbit Sense ni dia didatangi dengan 2 pilihan color sahaja. So dekat situ dia ada warna hitam dan warna putih. Okey, untuk bentuknya pula sama je macam line up terdahulu, iaitu bersar 2. Dia petak dan curvy di hujungnya. Pada saya, bila kita tengok jam yang petak macam ni, dia kemas, minimal dan agak sedikit feminine. My first impression was that saya tidak pastilah sama ada jam ini tahan lasak untuk orang yang kasar ataupun mungkin lasak yang hardcore bersukan, terutamanya mereka yang suka pakai jam untuk hiking. Lagipun jam ini hanya bertahan dalam tempoh 12 jam sahaja jika digunakan fungsi GPS secara berterusan. Maksudnya kalau kita nak guna jam ni, kita hanya boleh day hike saja, di bawah 12 jam. Di sebelah kirinya terdapat satu single button, di mana button tersebut dia berada sedikit ke dalam, dan itu mungkin membuatkan sedikit kesukaran untuk anda menekan dengan tepat. Jadi untuk memastikan anda dapat menekan button tersebut dengan lebih tepat, pakailah dalam keadaan yang sedikit longgar. Lagipun kalau pakai ketat, orang macam saya mengalami masalah redness ataupun alahan dan juga kegatalan pada kulit tangan saya. Tapi jika anda sedang melakukan aktiviti, barulah anda digalakkan untuk pakai lebih ketat dan make sure jam itu berada gap 2 jari selepas pergelangan tangan anda, supaya sensor heart rate dapat mengesan heartbeat kita dengan lebih tepat. Okey, Fitbit Sense ini mempunyai 3 pilihan keterangan, iaitu dim, normal ataupun high, mungkin bright lah. Jadi jika anda berada di bawah cahaya matahari, keterangan normal sudah memadai. Lagipun dia disokong oleh skrin AMOLED yang membuatkan warna lebih tajam dan mudah untuk dilihat. Tapi kita tidaklah boleh mengharapkan skrin ini berada dalam kadar respon yang terbaik. Namun bila jari kita basah, dia masih responsif, dan itu dah cukup terbaik untuk pengguna Fitbit Sense. Sama je macam jam-jam pintar yang lain, dia selalunya didatangilah dengan various type of profile activity. Tapi untuk Fitbit Sense ni, saya dah cuba 6 daripada 20 profile activity yang tersedia, kerana saya memerlukan lebih masa untuk berlari, untuk menggunakan profile larian lah, dan supaya untuk melihat ketepatan heart rate sensor dan GPS. Okey, selain daripada profile aktiviti larian lah, saya dah cuba treadmill, workout, saya dah cuba spinning, iaitu berbasikal di gym, dan juga stair climber. Sebenarnya hampir kesemua profile aktiviti yang ada dalam Fitbit Sense ini, dia tak ada beza dengan jam-jam yang lain lah, jam sukan yang lain. Malah kalaulah anda macam korang nak tengok bigger picture, bacaan data korang, sebenarnya untuk Fitbit Sense korang kena melanggan Fitbit Premium. So kalau korang rasa korang ni hardcore bersukan, aktif dalam sukan, mungkin 1498 ni agak berat, kerana kita ada banyak pilihan jam sukan yang lebih bagus dan lebih murah di luar sana. Lagipun mereka tak minta kita untuk subscribe premium ataupun advanced service lah daripada brand tersebut. Apa-apa pun, ciri tambahan yang saya suka dalam dia punya profile aktiviti, terutamanya ketika saya berlari lah, saya menggunakan aktiviti larian, dia ada
pembahagian zone, heart rate zone. So, jika anda berada di dalam zone yang berbeza, jam ini akan memberi signal dengan vibration. Maksudnya anda akan sedar yang anda berada di dalam zone larian ataupun heart rate yang lebih tinggi. Jadi di situ saya dapat signal bahawa saya kenalah perlahankan larian untuk kembali kepada zon sasaran. Okey, bila kita menggunakan jam sukan ni, macam saya sendiri, saya akan lihat dua benda lah, iaitu dia punya heart rate sensor dan GPS. Saya lebih cenderung untuk melihat ketepatan kedua-dua fungsi ini, dan saya telah pun membandingkan dengan jam yang saya biasa guna dibantu oleh heart rate belt. Saya dah cuba perhatikan kedua-dua heart rate sensor ini ketika saya melakukan home workout, dan saya dapati Fitbit Sense tidaklah begitu peka apabila saya cuba untuk menaikkan dan menurunkan intensiti workout ataupun intensiti heart rate dalam satu masa. Okey, saya dah pun cerita pasal dia punya fitness tracking untuk Fitbit Sense ni. Tapi apa yang specialnya Fitbit Sense kali ini daripada Fitbit, mereka membawa satu tool ataupun fungsi EDA yang diorang claim ini adalah mereka adalah yang pertama menggunakan EDA ni dalam jam pintar. So untuk orang yang tak tahu EDA ni, mungkin benda ni baru untuk kita. EDA ni adalah electrodermal activity, di mana dia mengesan kita punya tahap stres melalui peluh pada kita punya kulit. Okey, saya dah pun cuba dalam dua situasi, iaitu ketika resting ataupun relax dan juga ketika saya habis bersukan. Dan memang betul bila saya relax dia kosong je, tapi bila saya habis bersukan saya test, saya letak tangan dekat sini selama 2 minit, memang ada bacaan stres. So sebab itulah saya dah mula menyukai Fitbit Sense ni. Okey, selain daripada EDA tadi tu, Fitbit Sense juga menyediakan ECG, iaitu elektrokardiogram, di mana adalah satu test untuk membaca kita punya heart rhythm. So dekat situ dia boleh tahulah sama ada jantung kita berada dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Fungsi ECG ni memang terbaik sangatlah pada saya. Walau bagaimanapun dia tidak terdapat bagi pengguna di negara kita, Malaysia. Sayang sekali. Okey, sama juga dengan mana-mana smartwatch yang lain, Fitbit Sense ni juga tak terlepas dengan fungsi sleep tracking lah. Dia boleh menilai kualiti tidur kita berada pada tahap mana dalam bentuk 1 hingga 100%. Dan jika anda melanggan Fitbit Premium, anda boleh melihat full analytics pattern tidur anda. Okey, selain daripada fungsi-fungsi yang ada dalam Fitbit Sense ni, banyak lagi, dan antara satunya adalah Fitbit Pay. Tapi untuk kita pengguna di Malaysia ini, masih belum ada bank yang menyokong ataupun support Fitbit Pay ni. So masih tak boleh gunalah, ataupun kita kena tunggu update daripada Fitbit sendiri. Okey, kesimpulannya, untuk sebuah peranti ataupun smartwatch yang berharga 1498 ni, mungkin anda akan jumpa banyak lagi pilihan pada harga yang lebih murah. Okey, terutamanya untuk mereka yang hardcore bersukan ataupun suka melakukan aktiviti sukan, anda mungkin memerlukan jam yang lebih tertumpu kepada profil aktiviti dan bacaan dia punya measurement lah, apa data yang dia berikan. Tetapi jam ini mungkin sesuai untuk mereka yang berada dalam suasana hektik, hard working person, tiada masa untuk bersukan. Kerana saya sendiri personally akan gunakan jam ini pada waktu bekerja sahaja, dan tak mungkin saya akan gunakan ketika beraktiviti atau bersukan. Okey, kenapa saya cakap saya lebih prefer untuk pakai Fitbit Sense ini hanya ketika waktu bekerja?
Pertama sekali adalah jam ini adalah sebuah jam yang cantik dan tak mungkin saya akan pakai ketika melakukan aktiviti lasak, kan? Nanti kalau calar rasa sayang pula 1400. Dan Fitbit Sense ini dapat membantu saya untuk memantau tahap kesihatan dari hari ke hari. Jadi itu sahaja pandangan saya mengenai Fitbit Sense ini. Jika anda mempunyai korang punya pandangan sendiri, jangan lupa korang boleh sentiasa boleh komen dan bagikan pendapat korang, dan boleh juga berinteraksi dengan Sukanscom di Twitter ataupun di Instagram. Okay, so kita jumpa lagi untuk next video.